Buletin Didik 17 Mei bersama saya Zaiti Zubair. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 31,661 kes penyakit kaki tangan dan mulut HFMD dilaporkan sehingga Sabtu lalu meningkat 15 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu iaitu 2,121 kes. Manakala bagi Minggu Epidemiologi ME19 tahun ini, 7,526 kes dilaporkan berbanding ME sebelumnya iaitu hanya 1,676 kes di seluruh negara meningkat 349%. Dalam satu kenyataan, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan Selangor mencatat kes tertinggi iaitu 8,864 diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 4,421 kes. Sabah mencatat 2,650 kes, Perak 2,638 kes, Kelantan 2,493 kes, sementara negeri-negeri lain sekitar atau kurang daripada 1,500 kes. Kes HFMD berlaku dalam kalangan kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah iaitu 29,781 kes atau 94%, diikuti oleh kumpulan umur 7 hingga 12 tahun iaitu 1,473 kes atau 5%. Kerajaan Melaka akan menutup lebih banyak tadika dan taska jika penularan kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD semakin serius. Setakat ini, 11 tadika di Melaka ditutup ekoran jangkitan penyakit berkenaan dalam kalangan kanak-kanak. Menurut Esko Hal Ehwal Wanita, Pembangunan Keluarga dan Kebajikan Melaka, Datuk Kalsum Nordin, tadika atau taska hanya akan ditutup jika mendapat arahan daripada Kementerian Kesihatan. Tambahnya, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM akan sentiasa memantau dengan rapi perkembangan jangkitan penyakit itu di Melaka. Ia turut bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan bagi memastikan penularan penyakit itu dapat dikawal. Jabatan Kesihatan Melaka sebelum ini memaklumkan kes HFMD di negeri itu meningkat mendadak dengan 977 kes berbanding 95 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Pengarahnya berkata, 11 tadika itu membabitkan 7 premis di daerah Jasin, 3 di Melaka Tengah dan sebuah di Alur Gajah di arah tutup di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Sambutan Hari Guru kali ini amat bermakna buat 5 pelajar anak yatim dan kurang berkemampuan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Megat Panji Alam di Kuala Terengganu. Kesemua pelajar berkenaan berpeluang menghadiahkan bungkusan istimewa kepada cikgu masing-masing. Kelima-lima mereka datang daripada keluarga berpendapatan rendah B40 itu mendapat takjaan kotak hadiah berupa kain batik untuk disampaikan kepada 50 guru masing-masing sempena sambutan Hari Guru tahun ini. Menariknya, hadiah itu tidak hanya diberikan kepada seorang guru, sebaliknya diagihkan kepada 10 guru yang mengajar mereka. Siti Nur Syuhada Hashim, pelajar tingkatan 5, mengakui sebelum ini dia tidak memberikan apa-apa kerana kurang berkemampuan. Dia bersyukur dapat menghadiahkan sesuatu kepada guru-guru yang banyak berjasa. Apatah lagi, ini merupakan tahun terakhir dia di sekolah berkenaan. Saya sangat gembira kerana sebelum ni saya tidak berpeluang untuk beri hadiah kepada cikgu kerana tidak mampu. Tapi hari ini saya sangat berterima kasih kepada Nur Afah Batik kerana beri peluang kepada saya untuk memberi hadiah kepada cikgu-cikgu yang telah mengajar saya, dan saya sangat gembira kerana ini tahun terakhir saya. Sementara itu, dalam kalangan guru, mereka terkejut dan terharu menerima hadiah istimewa itu. Sebenarnya daripada pelajar-pelajar yang kurang mampu ni, kita sangat terharu bila pelajar bersusah payah untuk bagi kepada kita tanda ingatan lah, dan tanda kasih sayang dia juga pada kita, dan sangat bersyukur lah walaupun kita tahu kemampuan mereka tu, tapi mereka bercuba juga untuk bagi sesuatu kepada guru-guru. Sempena Hari Guru tahun ini, guru di sekolah berkenaan turut menghiburkan pelajar dengan membuat persembahan lagu-lagu raya.
Lazimnya Hari Guru adalah hari di mana guru-guru diraikan dengan pelbagai sambutan terutamanya oleh murid. Namun di Changlun, Kedah, guru-guru di Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara menampilkan kelainan dengan menjadi penglipur lara bertemakan keluarga Malaysia, sambutan meriah dengan pelbagai pengisian yang mendidik dalam menghibur diadakan. Pendekatan pertama yang diambil adalah dengan mengenakan pakaian yang mewakili pelbagai etnik dari seluruh negara. Idea ini katanya adalah sebahagian daripada usaha memperkenalkan budaya masyarakat Malaysia yang sebelum ini hanya dipelajari di dalam kelas. Murid-murid lebih mengetahui ia juga merupakan sumber pembelajaran lah kepada anak-anak didik Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara bila mana melihat guru-guru berpakaian etnik-etnik di seluruh Malaysia yang mana terdapat dalam mata pelajaran RBT dan mata pelajaran Bahasa Melayu itu sendiri, bagaimana pakaian etnik-etnik di Malaysia. Jadi murid-murid dapat melihatlah, selama ini mereka melihat melalui gambar dalam buku saja. Jadi pada hari ini mereka dapat melihat bagaimana etnik Sarawak berpakaian, bagaimana etnik Punjabi daripada Thailand berpakaian. Guru-guru kemudiannya mengadakan persembahan yang turut memperkenalkan adat, budaya dan tradisi yang diamalkan oleh masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Setiap persembahan diselitkan asal-usul serta kebaikan yang ada di dalamnya. Menariknya, penjurian persembahan dilakukan oleh wakil daripada kalangan murid sendiri. Ia bagi meningkatkan keyakinan diri di kalangan murid. Acara sambutan ini katanya merupakan tradisi yang diamalkan saban tahun dengan tema berbeza. Sempena Hari Guru, beberapa buah sekolah mengambil kesempatan untuk menganjurkan sambutan bersama warga sekolah dan murid-murid. Selain berkumpul bersama-sama, terdapat pelbagai aktiviti turut dilakukan bagi mengeratkan lagi hubungan sesama mereka. Di Tangkak Johor, sambutan Hari Guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Persisiran Perdana melibatkan seramai lebih 200 orang guru dan pelajar. Antara aktiviti yang dilakukan termasuk baling bola, rebut kerusi dan pukul bulu tangkis masuk baku sampah. Guru-guru turut mengambil peluang untuk membuat persembahan mengikut trend TikTok sebagai tanda membalas kembali persembahan pelajar mereka. Di Segamat Johor pula, Sekolah Kebangsaan Datuk Seri Maharaja Lela menyaksikan murid-murid berbaju raya sempena sambutan Hari Guru dan Hari Raya. Antara aktiviti yang dilakukan ialah sesi soal jawab atau kuis ringkas bersama murid-murid di mana setiap jawapan yang betul akan mendapat duit raya daripada cikgu. Daripada segi persembahan pula, murid-murid dari tahun 1 dan 2 memenuhi pentas dengan telatah mereka menyanyi sambil menari lagu raya. 2 tahun tanpa sambutan meriah, sambutan Hari Guru kali ini di Sekolah Kebangsaan Air Molek Melaka ceria dengan pelbagai aktiviti termasuk deklamasi sajak dan puisi. Lebih mengujakan, acara pemberian hadiah ibarat satu pertandingan apabila murid berpusu-pusu menghulurkan hadiah kepada guru-guru kegemaran mereka. Sementara itu, suasana sambutan Hari Guru di SMK Puteri Wangsa Ulu Tiram Johor bertukar kecoh seketika apabila hadiah kek yang ingin disampaikan oleh seorang penghantar makanan terjatuh selepas tersadung ketika ingin menaiki pentas. Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan aksi itu sekadar gimik atau benar-benar berlaku. Bersua kembali, sebagai usaha melahirkan pelajar seimbang dari segi akademik dan akhlak, gabungan akronim kepada 14 nilai-nilai murni di sebalik perkataan sejahtera daripada tema Hari Guru tahun ini adalah penting. Tema Guru Tunjang Sekolah Sejahtera turut menekankan aspek realiti kehidupan sekaligus menyentuh peranan guru ke arah membina generasi baharu negara yang dapat memenuhi matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Menurut Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf, sekolah adalah tempat pembentuk masyarakat di mana asas ilmu kehidupan diterapkan. Di sekolahlah murid mengawal, mengenal pergaulan dan keinsanan, serta di sekolahlah kecemerlangan sesebuah negara dibuktikan. Sehingga itu,
sekolah yang sejahtera adalah medan kelangsungan sesebuah negara dan kita, kaum guru, adalah tunjang dan pencetusnya. Beliau berkata demikian dalam forum sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Dewan Tuanku Chancellor di Universiti Malaysia Kelantan UMK Bachok. Bagi Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi dari Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Datuk Dr. Abdul Muati Zamri Ahmad, mengolah dan mencorak pemikiran murid bukanlah perkara yang mudah. Ia merupakan tanggungjawab berat dan besar yang perlu digalas guru. Apa yang patut guru lakukan ataupun apa yang boleh guru lakukan dalam usaha untuk mencorak dan mengolah pemikiran tadi? Yang pertama, saya rasa guru sendiri perlu menjadi suri teladan dalam soal perpaduan. Kerana kita sedia maklum bahawa pelajar ataupun anak murid ini, dia lebih mudah mengikut apa yang diteladani oleh guru. Bukan setakat apa yang guru cakap saja. Forum bersependapat bahawa guru perlu menerapkan usaha dan unsur perpaduan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP harian serta co-curriculum. Forum yakin langkah itu secara tidak langsung mampu menjurus kepada perpaduan dan kemakmuran dalam jangka masa panjang. Pelajar tingkatan 3 Sekolah Seri Puteri Cyberjaya terpilih mewakili Malaysia menyertai program Broadcom Masters International di Atlanta, Georgia, Amerika Syarikat. Ezati Hanis Khairul Zaman menyertai program bersempena Regeneron International Science Fair ISEF 2022. Ia berdasarkan pencapaian cemerlang dalam pertandingan inovasi sains, teknologi dan kejuruteraan peringkat kebangsaan 2022, anjuran bahagian sukan, kurikulum dan kesenian BSKK Kementerian Pendidikan KPM. Melalui hantaran di Facebook KPM, pertandingan yang berlangsung dari 7 hingga 13 Mei 2022 disertai 25 pelajar dari 22 buah negara. Peserta terbabit juga terpilih menerima tajaan pembiayaan termasuk tiket penerbangan, penginapan dan makan minum sepanjang program berlangsung. Melalui program Broadcom Masters International, Ezati Hanis telah membentangkan dapatan projek inovasi yang dihasilkan dan berkongsi ilmu bersama Broadcom Masters yang lain. Ezati Hanis turut dianugerahkan Class Speaker Award atas penglibatan aktif dalam program berkenaan. Melalui program terbabit, Ezati Hanis berpeluang melawat universiti tempatan di Atlanta, Georgia, tempat-tempat berkaitan sains dan mengikuti penganjuran Regeneron ISEF 2022 secara lebih dekat. Ezati Hanis telah turut serta ke Atlanta, Georgia bersama-sama pasukan Malaysia yang menyertai Regeneron ISEF 2022. Penyertaan murid pada kali ini merupakan penyertaan pertama secara bersemuka di luar negara pasca pandemik COVID-19. Selain kemahuan dan kesungguhan seorang anak untuk berjaya dalam aktiviti atau kerjaya yang diminati, galakan ibu bapa sebenarnya faktor penting dalam menggapai impian mereka. Malam ini kita berpeluang mendekati dua remaja, Nur Sabrina Hani Sazali dan Aish Amani Zikri Azmi, yang bercita-cita mengharumkan nama negara dalam bidang sukan. Mereka beruntung kerana memiliki keluarga yang amat memahami. Nur Sabrina Hani Sazali, 16 tahun, pelajar sekolah menengah Keramat Wangsa, minatnya begitu berbeza dengan ciri-ciri kelembutan yang menghias diri. Dia begitu cenderung membabitkan diri dalam sukan angkat berat. Mungkin juga terdorong dengan minat abangnya yang pernah menceburi bidang sama dan bapanya bekas atlet Bina Badan Kebangsaan, Sazali Abdul Samad. Ramai yang tanya macam mana boleh beralih ke sukan angkat berat. Lepas tu Hani kata lebih sebab minat yang tak disangka. Bagi Sazali Samad, apa jua minat anaknya dalam bidang sukan akan diberi sokongan moral. Begitu jugalah dorongan yang diberi oleh Ibu Nur Sabrina Hani, Hashrin Hashim. Mungkin saya harap Hani akan terus berjaya lah dalam apa bidang sukan sekalipun, pelajaran dan juga bidang sukan. Dasar menaik, kita bagi galakan terus sekali. Jumpa coach selama coach pun kata boleh, sedang elok, umur 16 sedang elok. Itulah, so saya on aja. Jika Nur Sabrina Hani lebih meminati sukan yang menagih kekuatan fizikal, berbeza dengan Aish Amani Zikri Amir, 17 tahun.
Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Bunga Raya 1, Bukit Sentul Sarawang ini mencipta nama dalam sukan e-sports MotoGP. Pelbagai kejohanan dalam dan luar negara telah dimenangi, antaranya kejohanan Volgas Racing Italian Grand Prix 2021. Kita nak main dekat Global Series and wakil Malaysia kat situ, dan kalau boleh nak dapat achievement pertama kita nak dapat the best rookie dalam e-sport global tu nanti. Amat memahami keinginan tinggi anak mereka, ibu bapa Aish Amani tetap memantau rapi setiap perkembangan yang dilalui. Untuk masa dia bermain game ni, sebenarnya saya hadkan. Sehari saya bagi 2 jam. Untuk dia training 2 jam. Biasa tu balik sekolah dengan malam pun dalam sebelum dia tidur dia main sekejap. Saya tanamkan sikap support anak yang penting. Lepas tu saya kena kenal kawan-kawan dia, dengan siapa dia bermain kan. Main game kita, walaupun orang kata bukan dekat kawasan kejiranan kita, contoh dari Melaka ada, Penang, Sarawak apa semua kan. Saya tetap kenal juga dia orang. Saya memang kena kenal kawan-kawan dia. Sememangnya Nur Sabrina dan Aisyah Amani beruntung dikelilingi insan-insan yang memahami dan turut memberi dorongan merealisasikan impian dua remaja ini. Sebagaimana sambutan meriah Aidilfitri tahun ini selepas 2 tahun terhalang di Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan wabak COVID-19. Peluang yang ada tidak dilepaskan oleh mereka untuk bertemu sanak saudara dan masyarakat setempat. Tuah penuntut sebuah kolej di Los Angeles, Amerika Syarikat apabila hutang pinjaman pendidikan mereka langsai sekelip mata. Lebih manis, berita baik itu diumumkan pada majlis graduasi mereka. Insan pemurah itu adalah pasangan selebriti Miranda Kerr dan Evan Spiegel. Kerr, model serta usahawan kecantikan, dan suaminya, Spiegel, pengasas bersama Snapchat, mengumumkan sumbangan berbentuk bayaran semula pinjaman pendidikan untuk 285 penuntut Kolej Seni dan Rekaan Autis di LA. Pengumuman dibuat pada majlis graduasi kelas 2022 menyaksikan reaksi pelajar terlibat terkejut, teruja dan bersyukur. Kerr dan Spiegel terdahulu menerima ijazah kehormat daripada Kolej Autis. Kenyataan kolej itu pula tidak menyebut berapa jumlah sumbangan itu, namun menyifatkannya sebagai nilai terbesar dalam sejarah kolej. Untuk rekod, krisis hutang pinjaman pendidikan di Amerika Syarikat bernilai $1.7 trilion dengan anggaran lebih 43 juta penghutang. Anugerah Muzik Billboard BBMA kembali tahun ini bagi meraihkan pencapaian artis menerusi kejayaan di carta popular itu. Drake dinobatkan artis terbaik dengan membawa pulang 5 anugerah termasuk artis rap dan album rap terbaik. Manakala Olivia Rodrigo, artis kelahiran Filipina, Amerika, berusia 19 tahun menyapu bersih kebanyakan anugerah yang dipertandingkan dengan 7 kemenangan termasuk artis wanita dan artis baharu terbaik. Kelibat Drake dan Rodrigo bagaimanapun tidak kelihatan pada acara tersebut. Begitu juga satu lagi tumpuan BBMA, BTS. Sensasi K-pop itu melakar sejarah sebagai kumpulan dengan kemenangan paling banyak sekaligus memadam rekod yang selama ini dipegang Destiny's Child. Pada acara kali ini, BTS menang 3 daripada 6 pencalonan termasuk kumpulan terbaik dan artis dengan jualan lagu terbaik. Ia juga kemenangan ke-6 berturut-turut mereka di BBMA sejak 2017. Untuk rekod, pemenang BBMA ditentukan berdasarkan data yang merangkumi jualan album dan lagu, kekuatan penstreaman, kekerapan ulangan di radio dan penglibatan di media sosial.
Dalam perkembangan lain, perdebatan mengenai pengecualian BTS daripada menyertai latihan ketenteraan mandatory di Korea Selatan semakin hangat. Bekas Menteri Pelancongan, Sukan dan Kebudayaan Wang Hee berkata, pengecualian itu bertepatan dengan pengiktirafan antarabangsa BTS selain sumbangan berterusan mereka kepada ekonomi dan kebudayaan Korea. Namun, ramai juga pihak berpendapat pengecualian itu wajar diperluaskan kepada kumpulan K-pop lain. Tidak kurang juga yang menyifatkan ia berat sebelah kerana terdapat ramai generasi muda yang bergelut dengan kesempitan hidup. Namun, akur menunaikan kewajipan latihan ketenteraan apabila tiba masanya. Sementara itu, satu lagi sensasi K-pop global, Girls' Generation, mengumumkan kemunculan semula atau comeback. Artis di bawah naungan SM Entertainment itu sedang bersedia untuk melancarkan album baru Ogos ini serentak dengan ulang tahun ke-15 penubuhan mereka. Album terakhir Girls' Generation ialah Holiday Night pada Ogos 2017. Dalam keadaan semula jadi, minyak dan air tidak bercampur seperti ini, tetapi dalam keadaan di mana dia bercampur kerana ada tekanan dan sebagainya, dia akan membentuk emulsi. So ini akan berlaku kalau kita letakkan tekanan untuk yang sama untuk pembuatan mayonis juga. Jadi untuk kita asingkan dia semula, boleh dia akan membentuk air dan minyak di mana kita boleh asingkan dia gunakan chemical, bahan kimia juga. Okey, Petronas ada teknologi itu di kawasan atau di bahagian produksi minyak dan juga waktu extraction ataupun ekstraksi minyak daripada bawah laut. Jadi ini hanyalah contoh saja kita gunakan minyak yang digunakan di rumah. Sebenarnya minyak petroleum adalah berwarna gelap seperti ini. Okey. Dan ini adalah minyak petroleum sebenar daripada Telaga Tapis. Perkembangan Sukan Si Vietnam setakat jam 7 malam, kontijen negara mengumpul 22 pingat emas keseluruhan dengan skuad olahraga mencapai sasaran 5 pingat emas. 3 pingat emas yang diraih sehingga lewat petang tadi menerusi 2 acara olahraga dan 1 acara basikal bukit. Andre Anura melengkapkan sasaran 5 pingat emas kem olahraga dengan memenangi pingat emas acara lompat kijang. Paling cemerlang Muhammad Irfan Syamsuddin mempertahankan pingat emas acara lempar cakra buat kali kelima berturut-turut. Terdahulu pada tengah hari, gandingan 4 pelumba basikal Bukit Negara mencipta kejutan meraih pingat emas dalam acara basikal bukit merentas desa campuran. Pingat emas paling istimewa kontijen Malaysia hari ini pastinya pingat emas yang ke-20 menerusi acara basikal bukit berganti-ganti merentas desa campuran. Ia adalah pingat emas pertama Malaysia dalam sukan itu sepanjang penganjuran Sukan Si. Pencapaian terbaik dan terakhir Malaysia meraih pingat pada Sukan Si di Indonesia pada 2011. Pada saingan final hari ini, skuad kebangsaan dibarisi Ahmad Syazrin Awanglah, Zulfikri Zulkifli, Nur Ashira Zainal Abidin dan Natasha Sun. Mereka merekodkan masa terpantas 1 jam 23 minit dan 14 saat untuk muncul juara menewaskan 8 pencabar lain. Pengurus pasukan Firdaus Arsyad menyifatkan kejayaan itu sesuatu yang menakjubkan dengan skuad kebangsaan tampil selaku pasukan underdog. Pencapaian hari ini pastinya rentetan kejayaan membanggakan Nur Ashira dan Natasha selepas memenangi pingat perak dan gangsa dalam acara merentas desa di venue sama semalam. Pingat perak dimenangi wakil tuan rumah Vietnam yang membuat 1 jam 23 minit dan 48 saat. Manakala Thailand meraih pingat gangsa menerusi catatan 1 jam 24 minit dan 54 saat. Sementara itu, hajat skuad bola sepak bawah 23 tahun negara menjuarai kumpulan B tidak kesampaian. Thailand memintas kedudukan Malaysia di tangga teratas selepas menang tipis 1-0 ke atas Laos. Segala-galanya turut berpunca daripada kegagalan skuad kendalian Brad Maloney itu menewaskan Kemboja semalam pada pertemuan yang berakhir 2-2.
Gol kemenangan Thailand hasil gol sendiri pemain Laos, Art Viet Kam pada minit ke-19. Susulan kemenangan ke atas Laos, Thailand mengumpul 9 mata, memaksa Malaysia turun ke tangga kedua dipisahkan cuma 1 mata. Dan tiada pilihan lain terpaksa berdepan juara kumpulan A Vietnam pada separuh akhir Khamis ini. Manakala Thailand selaku juara kumpulan B berdepan pasukan di tangga kedua kumpulan A Indonesia. Rangkuman menarik sambutan Hari Guru di sekolah-sekolah seluruh negara kami kongsikan bagi mengakhiri Buletin Didik. Dengan itu, saya Zaiti Zubir. Salam hormat dan Assalamualaikum.